Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan inovasi digital dalam subjek PIMK 3152. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan serba sikit tentang berkenaan dengan inovasi digital yang saya cipta, iaitu yang bertajuk Jom Kenali Izhar Halki. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Nur Hakim bin Abdul Aziz. Pensyarah bimbingan saya adalah Ustaz Nik Zul Azhar bin Nik Hassan. Okay. Sebelum kita pergi kepada lebih jauh, marilah kita pergi kepada syahisan pengenalan. Okey. Menurut Hashim 2012, inovasi bermaksud idea, amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang individu atau sistem sosial. Inovasi menurut Yayasan Inovasi Malaysia 2010 ditarifkan sebagai pengaplikasian kreativiti. Inovasi adalah mempraktikkan idea yang dihasilkan. Kreativiti merupakan proses berfikir, manakala inovasi pula adalah proses produktif. Inovasi menambah nilai kepentingan ke idea yang dihasilkan. Jadi, inovasi ni adalah satu perkara yang konsepnya adalah membawa kepada pembaharuan dan dia adalah untuk meningkatkan sistem sosial ataupun individu seseorang. Seterusnya, mari kita pergi kepada rasional inovasi. Rasional yang pertama adalah membantu murid mempelajari hukum tajwid Izhar Halki dengan lebih mudah dan difahami. Menurut Shukri 2020, hukum tajwid adalah perkara asas dalam Al-Quran dan wajib untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang sempurna dan lancar. Manakala rasional yang kedua pula adalah mewujudkan pembelajaran secara didik hibur kerana inovasi digital seperti ini menggunakan pelbagai teknik. Menurut Razak 2015, pembelajaran secara didik hibur mampu menarik minat dan fokus semua murid termasuk murid yang lemah. Jadi rasional kedua ni adalah pembelajaran didik hibur ni adalah penting yang dimasukkan ke dalam inovasi tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada pernyataan masalah inovasi tersebut. Pernyataan masalah yang pertama, menurut Cik Rozali bin Hussein 2012, kelemahan murid dalam mengingati dan memahami hukum tajwid dengan baik menyebabkan bacaan Al-Quran secara bertajwid sukar dikuasai. Pernyataan masalah yang kedua pula, menurut Khairiyah Razali dan Ahmad Shiz, iaitu penguasaan Al-Quran yang masih lemah bagi murid yang membaca Iqra' secara langsung menjejaskan penguasaan hukum tajwid. Secara dasarnya dan secara umumnya, inovasi yang dicipta ini berdasarkan pernyataan masalah iaitu murid lemah dalam memahami ataupun mengingati hukum tajwid dan akan menyebabkan bacaan Al-Quran tersebut sukar dikuasai kerana masalah tajwid yang dihadapi. Seterusnya, kita pergi kepada objektif inovasi. Objektif yang pertama adalah murid dapat memahami dan mengingati maksud Izhar Halki dengan mudah dan cepat. Yang kedua pula, murid dapat menghafal kesemua huruf Izhar Halki berserta dengan contoh. Jadi, ini adalah dua objektif yang inovasi ini akan capai apabila berakhirnya ataupun inovasi ini telah dihasilkan kepada murid. Seterusnya, kita pergi kepada skop dan limitasi. Skop yang diarahkan ataupun limitasi kepada murid tahap 1 iaitu tahun 2. Ataupun yang kedua adalah golongan yang murid yang masih kurang kefahaman dalam bacaan tajwid, iaitu kelas pemulihan tajwid. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, semasa praktikum dan ber-PBS di sekolah, saya dapati bahawa terdapat sesetengah golongan murid yang tidak dapat menguasai bacaan Al-Quran kerana mereka tidak dapat menguasai bacaan tajwid
yang telah diajarkan oleh guru. Jadi murid-murid tahun 2, tahun 3 ataupun tahun 4, mereka terdapat sesetengah murid yang tidak dapat menguasai bacaan tajwid tersebut. Jadi skop dan limitasi inovasi saya ini, yang pertama, dia kepada murid tahun 2, iaitu dalam DSKP Pendidikan Islam tahun 2 itu sendiri ada berkenaan dengan tajuk Izhar Khalqi. Yang kedua pula, kumpulan sasaran ni ada kepada murid pemulihan tajwid. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan inovasi. Yang pertama adalah inovasi ini dapat membantu murid dalam memahami izhar khalqi dengan lebih mudah dan seronok. Yang kedua, murid juga dapat memberikan strategik. Inovasi ini memberikan strategik dan pembelajaran untuk menghafal kesemua huruf izhar khalqi beserta contoh. Jadi, satu masalah guru dalam pembelajaran adalah masa yang singkat di dalam pendidikan Islam dalam bidang Al-Quran ini, lebih kurang 30 minit di dalam waktu kelas. Jadi masa yang singkat, tetapi guru ni perlu menghabiskan satu topik yang agak panjang. Contohnya seperti tajuk Izhar Khalqi, guru perlu memberi penerangan, konsep dan hafal kesemua huruf beserta dengan contoh. Jadi kepentingan yang ketiga pula, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan lebih menarik. Jadi inovasi saya ini mengambil model pembelajaran daripada Didik Hibo yang akan menggunakan lagu dalam nyanyian dan juga video untuk tayangan lirik dan animasi. Seterusnya kita pergi kepada anggaran kos. Anggaran kos yang saya gunakan di dalam inovasi ini adalah tiada kos dikeluarkan kerana ia menggunakan sumber tenaga sendiri dan juga menggunakan platform ataupun aplikasi yang sedia ada yang tidak berbayar di dalam perisian komputer ibu saya. Seterusnya kita pergi kepada model inovasi. Untuk inovasi kali ini saya menggunakan model proses kreativiti terarah. Model ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu 4 fasa. Yang pertama adalah fasa persediaan, yang kedua adalah fasa imaginasi, yang ketiga adalah fasa perkembangan dan yang keempat adalah fasa tindakan. Dalam fasa persediaan, saya telah menjalankan proses pemerhatian berdasarkan masalah yang dijalankan. Semasa saya menjalankan, saya dapati masalah ini semasa saya berpraktikum yang pertama pada SEM 5. Yang kedua pula, fasa imaginasi ini, penjanaan idea diterjemahkan sebagai rangka projek inovasi. Rangka projek inovasi ini adalah pra-proposal yang saya telah bentangkan kepada pensyarah bimbingan saya, Ustaz Nik, dan saya telah menerima maklum balas yang saya perlu membuat penambahbaikan dan juga membuang perkara yang tidak perlu. Pada fasa yang ketiga pula, saya membentangkan cadangan projek proposal dan melakukan penambahbaikan melalui maklum balas. Jadi maklum balas yang telah saya terima, saya telah mengubahnya untuk menambah baik inovasi tersebut. Dan yang fasa terakhir pula adalah pengaplikasian projek inovasi terhadap murid. Seterusnya kita pergi kepada cara penggunaan inovasi. Seperti mana yang semua tahu, saya punya inovasi ni adalah Jom Kenali Izhar Khalqi, iaitu dengan lagu. Yang pertama sekali, guru ni menayangkan video yang saya telah upload sendiri di YouTube, menayangkan lagu tersebut. Yang kedua, guru sebagai facilitator. Jadi tugas seorang guru sebagai facilitator adalah dalam membimbing murid untuk buat kali pertama dan kali kedua untuk mengikuti rentak dan juga lirik yang telah saya sediakan. Yang ketiga juga, guru ni juga menjadi facilitator sebagai penunjuk cara, iaitu demonstrasi seperti mana yang saya ada
tambah baik dalam saya punya inovasi, iaitu guru menyanyikan sambil membuat pergerakan. Lagu ini diulang sebanyak 3 kali pada awal pembelajaran. Kemudian guru menerangkan satu persatu berkenaan dengan lirik tersebut. Seterusnya kita pergi kepada maklum balas inovasi. Yang pertama, inovasi daripada maklum balas daripada Mujahid pada 29 November. Inovasi ini akan lebih berkualiti apabila dapat memasukkan contoh bacaan Izhar Halqi supaya murid dapat hafal dengan serta-merta. Saya telah membuat penambahbaikan pada lirik dengan memasukkan huruf-huruf Izhar Halqi berserta dengan contoh bacaannya. Boleh macam mana kita tengok dalam gambar tersebut. Sebelum ini saya cuma hanya memasukkan huruf-huruf sahaja, dan inovasi yang terakhir saya lakukan adalah masukkan perkataan contoh bacaan Izhar Halqi di dalam lirik tersebut. Maklum balas yang kedua pula adalah murid akan lebih bersemangat apabila lagunya dinyanyikan berserta pergerakan badan atau tangan dan juga animasi dalam tayangan video daripada Fahim 29 November. Saya juga telah memasukkan beberapa animasi kartun bagi menarik minat murid. Semasa lagu dinyanyikan, guru membimbing akan pergerakan badan dan tangan. Jadi, yang pertama saya telah masukkan animasi seperti mana yang dalam slide tersebut. Saya telah masukkan animasi pergerakan kartun-kartun, dan yang kedua saya telah menambah baik dengan menggunakan guru sebagai demonstrasi untuk murid mengikut pergerakan yang perlu dilakukan. Seterusnya, pencapaian inovasi ini. Penilaian sumatif telah dijalankan pada set terakhir pengajaran untuk menilai tahap keberkesanan produk inovasi ini. Kuis yang dijalankan adalah berbentuk Google Form yang menguji akan kefahaman huruf dan juga contoh. Penuguhan dijalankan serta-merta dengan cara memberikan lirik lagu untuk murid mengambil masa untuk menghafal. Yang pertama, ujian yang dijalankan berkenaan dengan konsep ataupun maksud Izhar Halqi. Saya dah mendapat 73.9% yang murid dapat mengetahui dengan jelas dan tepat. Jadi selebihnya hanya 26%. Jadi inovasi ini telah berjaya dilaksanakan. Ujian kedua pula dalam menghafal huruf-huruf Izhar Halqi dengan sempurna. 73.1 murid berjaya menghafal ke-6 huruf Izhar Halqi dengan betul. Selebihnya hanya 26% sahaja yang hanya menghafal separuh sahaja. Dan ujian yang ketiga adalah contoh bacaan Izhar Halqi dalam ayat. Saya dapat 71.9% murid mengenal pasti bacaan Izhar Halqi berserta huruf yang terlibat, manakala hanya 28.1% sahaja murid yang tidak dapat mengeluarkan contoh bacaan Izhar Halqi di dalam ayat. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Inovasi seperti ini adalah amat penting dalam memastikan kualiti dan potensi pembelajaran meningkat selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara. Hal ini juga amat penting dalam memastikan sistem pendidikan negara Malaysia standing dengan negara yang maju yang lain. Inovasi digital ini juga dapat membolehkan meningkat kemahiran murid dalam teknologi dan maklumat yang bergerak searus dengan pemodenan kini. Jadi ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk mencipta inovasi yang saya telah lakukan. Dan itu sahaja pada kali ini. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.